Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungnya surah Az-Zukhruf, surah 491 ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila 'alaihi hadzal qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Ini kritikan seterusnya daripada orang Mekah pada Nabi. Mereka kan dakwa waqalu, mereka berkata laula nuzil, kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada satu orang lain yang lebih hebat lagi, minal qaryatayn azim, daripada dua negeri ni. Dua negeri ni apa? Mekah dan Taif. Dua tempat ni. Kenapa Quran ini tak pilih orang lain? Ini masyarakat Allah Taala bagi tahu. Sebab tu surah-surah Makkiyah ni peringkat awal turun berkenaan dengan nilai-nilai. Allah Taala jelaskan hakikat nilai. Yang sepatutnya benda tu ada nilai tu lagu mana? Tak, di sisi Allah SWT. Sebab masyarakat Mekah ni jadi rosak, terutama masyarakat yang rosak ni kerana mereka nilai manusia dengan benda. Habis. Bila ada benda mulia, tak ada benda tak mulia. Bila ada kedudukan mulia, tak ada kedudukan hina. Jadi manusia akan fokus pada benda sehingga dia korbankan manusia. Maka masyarakat yang dibina dalam suasana begini ni akan jadi masyarakat yang rosak. Dan ini ucapan gini keluar daripada kerana hasil daripada dalam mereka ni. Jadi mereka tak puas hati dengan Nabi, sebab Nabi ni dalam masyarakat mana bukan orang yang mana bagi pengaruh pada masyarakat ni. Dan sebab apa Nabi ni lahir itu tak ada ayah dah, miskin. Dan Abu Talib saudara pun miskin. Dia yang main peranan dari sudut masyarakat kan, dari sudut politik tu tokoh-tokoh besar bagi kesan seperti mana Walid bin Mughirah ni. Ayat ni maknanya orang Mekah beranggap sepatutnya Walid bin Mughirah lah sesuai jadi Nabi nak perubahan ni. Sebab apa? Kaya lagi, pandai dari sudut pemerintah ni. Yang bagi ada kata Utbah bin Rabi'ah kita jumpa. Adapun di Taif tu Urwah bin Mas'ud masuk Islam akhir bila lepas Fatu Mekah dia masuk Islam. Urwah bin Mas'ud dia pun digelar Al-Amin juga. Digelar kecil lagi jauh dah. Dia ada kedai di Mekah, ada kedai di Taif. Tak token. Sepatutnya dalam masyarakat kena orang lagu ni. Ini masyarakat yang sudah penuh dengan kebendaan. Masyarakat lagu ni. Sedangkan Islam mari orang sepatut duduk depan ni siapa dia? Duduk depan ni sepatut masyarakat yang ada nilai, ilmu dia, akhlak dia, amanah dia, wibawa yang ada pada dia, sepatut orang lagu ni duduk depan. Duduk depan. Ini tanda masyarakat tu nak binasa. Bila orang-orang lagu ni duduk dalam penjara, orang lagu ni diketepi. Naik pula golongan-golongan sufaha, orang bodoh-bodoh. Tak tahu ke satu. Orang lain ni yang menentukan undang-undang ke apa ke, ada putusan bahaya. Masyarakat akan rosak. Dan ini hasil Allah Taala bagi tahu pada kita. Mereka kata laula nuzila hadzal, kenapa Quran tidak turun pada satu orang yang lebih hebat lagi? Contoh dia seperti mana Walid bin Mughirah. Ketika ni Ibnu Mas'ud bagi tahu kan. Ibnu Abbas bagi tahu, Mujahid bagi tahu. Maksudnya mereka beranggap orang seperti mana Walid bin Mughirah ataupun Utbah bin Rabi'ah, mana orang pada zaman Nabi diutuskan ni ada figure-figure besar yang berkesan pada dunia dia hebat. Sepatut tu pada orang lagu ni Allah Taala jawab, ahum yaqsimuna rahmatan, mereka jom bagi rahmat Allah ke? Adakah mereka tu dilantik bagi rahmat Allah semua, bagi nubuwah dia ni, menjadi rasul dia, jadi nabi ni? Allah Taala bagi tu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang menentukan sebenarnya. Kami menentukan. Rahmat sini sama ada nubuwah ataupun risalah ataupun dunia. Tak kaya miskin sihat. Adakah mereka yang bagi rahmat? Tak, kami yang bahagi. Allah Taala bagi tahu di antara kehidupan mereka di kehidupan dunia ni. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, Allah Taala bagi tahu kami angkat sebahagian mereka pada sebahagian lain berapa darjat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebahagian mereka dapat ambil apa dia? Faedah daripada sebahagian yang lain. Sebenarnya dapat guna sebahagian mereka, dapat guna sebahagian yang lain. Sukhriya ni. Sukhriya ni mana guna.
Orang miskin dapat guna orang kaya dengan kerja kan, dapat orang kaya dapat guna orang miskin untuk apa dia? Buat kerja dia. Ni Allah Taala bagi tahu. Sebagai khidmat, sukhriyah sini bukan mempersendakan. Sukhriyah sini sudut khidmatan. Sukhriyah khidmatan. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan khidmatan atau istikhdam, dapat digunakan setiap orang. Ini hikmah Allah SWT jadi kawan. Dunia tempat ujian dia, Allah Taala ada aturan dia. Ada aturan dia. Wa rahmatu rabbika khair, dan rahmat Tuhan kamu lebih baik lagi daripada apa yang kamu kumpul, iaitu risalah Quran, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik lagi. Kemudian Allah Taala bagi tahu, ni hakikat dia ni bagi surah Zukhruf ni. Ayat 33, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah. Kalaulah takut Allah bagi, kalaulah tidak akan menyebabkan manusia ni semua jadi kafir belaka. Allah bagi tahu. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah. Kalaulah takut menyebabkan semua manusia ni akan jadi kafir belaka. Lagu mana? La ja'alna liman yakfuru birrahmani. Nasaya kami akan jadi kan. Kalau manusia tak jadi kafir, tak terkesan dengan dunia begitu sekali, Allah bagi tahu. Nasaya kami akan buat lagu ni. Uji atas dunia sepatut lagu ni, Allah bagi tahu. La ja'alna liman yakfuru birrahman, kami akan jadikan orang yang kufur dengan Ar-Rahman, kufur dengan Allah, rumah mereka tu, bumbung-bumbung mereka tu jadi perak lalu. Wa ma'ada, tangga-tangga mereka yang mereka naik ke atas tu untuk rumah-rumah mereka ni, pintu-pintu kata-kata tu, dapat mereka bersandar tu zukhrufan, jadi mah. Allah gambar kepada kita. Kalau tidak takut menyebabkan semua jadi kafir belaka. Sepatutnya Allah Taala bagi tahu ujian sebab syurga ni, nak bagi syurga ni kekal selama-lamanya, muda selama-lamanya, sihat selama, tak ada sakit, tak ada apa. Nilai yang begitu hebat sekali. Allah Taala bagi tahu, ala inna sil'atallah ghaliyah. Nilai syurga Allah ni mahal, Allah Taala bagi tahu. Betul Allah Taala kata mahal, tak tahu. Tak serupa dengan kita kata mahal. Jadi Allah Taala bergalulah tidak takut menyebabkan susah para anbiya nak buat dakwah. Susah kan? Tak. Kalau Allah Taala buat undang-undang lagu tu, Allah Taala tak buat lagu tu. Tu pun Allah, wa in kullun dzalika lamma mata'ul hayatin. Kalau benda tu berlaku lagu tu, Allah Taala bagi tahu mana kufur dengan Allah kaya, beriman dengan Allah miskin, penyakit lalu, sakit lalu. Tengok Allah Taala kata, kalau semua berlaku lagu tu pun lamma mata'ul hayat, itu pun kesenangan daripada kehidupan dunia yang sementara. Tengok Allah Taala bagi tahu, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kehidupan akhirat itu di sisi kamu lebih baik untuk orang muttaqin, untuk orang muttaqin, untuk bertakwa pada Allah. Tetap 60-70 tahun memang seorang mana pun banding akhirat kekal selama-lamanya tak pandai. Tapi tidak pun begitu Allah SWT buat dunia ni kafir dengan Allah ke, tak kaya juga, tak senang juga. Seperti mana orang kafir ni ada hak senang, ada hak kaya, ada hak susah, ada hak sihat, ada hak sakit. Begitu orang beriman dengan Allah ada senang. Jadi Allah SWT tidak jadikan nilai dunia ni sebagai kayu ukur, tidak. Dunia ni Allah Taala bagi sama rata, sama. Orang kafir pun Allah Taala bagi, orang Allah Taala kasih pun Allah Taala bagi. Seperti mana hadis Nabi dah, Imam Bukhari datangkan dalam adab murah kan. Dunia ni Allah Taala bagi belakang. Orang Allah Taala kasih pun Allah Taala bagi, orang Allah Taala benci pun Allah Taala bagi. Dunia ni. Sebab apa? Sebab hakikat dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Allah Taala bagi pada Nabi Sulaiman, Allah Taala bagi pada Firaun, Allah Taala bagi pada Namrud, Allah Taala bagi pada Qarun, bagi pada Haman, bagi pada musuh-musuh Allah SWT, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab. Allah Taala bagi. Allah Taala bagi pada orang soleh. Allah Taala bagi pada orang soleh. Allah Taala sepitkan orang soleh, para anbiya, Nabi Yaqub susah, Nabi Ayub sakit, Allah Taala uji. Begitu Allah Taala timpakan musibah pada orang kafir. Orang kafir musibah. Soal dunia ni bukan ukuran. Bahkan dunia ni Allah dengan rahmat dia jadikan musibah untuk manusia fikir untuk kembali pada Allah SWT. Ini hakikatnya. Jadi surah ni surah Zukhruf. Allah Taala bagi tahu pada kita hakikat. Biar kita sudut pandang kita tu sama dengan Allah SWT nak daripada kita. Nak apa dia? Dunia ni bukan ukuran. Kemuliaan, kehinaan tidak ada kaitan. Dunia ni semata-mata ujian semata-mata. Sama ada harta ataupun kedudukan. Ujian semata-mata. Ujian semata-mata untuk tengok adakah kita bersyukur ataupun kufur dengan Allah SWT.
Kembali semula tentang Quran. Sebab tajuk ni Quran. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Siapa dia kehidupan dia jauh daripada zikrir rahman, daripada Quran. Allah bagi siapa dia kehidupan dia jauh daripada Ar-Rahman, daripada zikrir rahman, daripada ingat Allah SWT, daripada taat pada Allah SWT, maka qanun Allah tengok, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Allah nak beritahu, nuqayyid lahu syaitanan. Tak kami bagi nuqayyid ni, tak kami biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan ni akan jadi teman dia, sama ada syaitan manusia atau syaitan jin. Tak, orang lagu ni mudah, syaitan manusia mari kecek dengan dia tak, jadi ikut lalu. Begitu syaitan jin. Fahuwa lahu qarin, dia akan jadi teman dengan syaitan. Dan syaitan ni wa innahum la yasuddunahum, akan menghalau dia daripada jalan lurus. Nampak tu bahaya. Tapi wa yahsabuna annahum muhtadun, dia sangka bahawa dia berada di atas jalan yang lurus. Tengok, dia rasa dia betul. Sebab tu rasa betul ni bukan agama. Tak, kau rasa kita tak ada nilai. Sayyidina Umar beritahu, ittahimu rakyat, kamu kena sangka buruk tentang pendapat kita. Sangka buruk. Lagu mana kita pandai comel pun sangka buruk. Sayyidina Umar beritahu pada kita. Tu molek kamu bila menepati Quran, menepati sunnah, menepati kehidupan para sahabat. Kita kena tak kita dah. Tak. Ramai mana dah orang benda ni makan orang ni. Rasa molek. Tak, Kristian jadi lagu tu sebab rasa molek belaka tu. Rasa molek. Padahal kita baca sejarah gereja tu nak jadi siapa boleh jual surat pengampunan dah. Oh, berapa lama ulama dia mati tu. Bantah ni, mana ada zaman Nabi Isa, mana ada. Tapi memusyarat kan, rasa molek gini. Tak. Kita jual ni dapat masuk ke gereja, dapat bangun gereja untuk agama. Atas nama agama belaka perubahan tu. Atas nama agama. Tak. Tapi bila tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tegur benda lagu ni, lama-lama benda tu sudah sebati kan. Masyarakat pahal lagu tu pula kan. Nega. Sepatut lebar kita nega lah ni. Tak. Game Mekah ni boleh puasa ni. Tak, tahlil di depan Kaabah tu. So arwah, so nyawa. So arwah berapa? Tak, kalau tukar Mekah pun 20 hiyar. Murah ikut dia. Tapi tak bagi free. Bagi boleh ke apa dia? Jamuk belakang. Bukan kata buat 20 hiyar tu sekali tahlil. Lepas 2 kali tahlil tak, ia pun tak cakap gitu. Tak. Pakai 20 hiyar tu so arwah ya. Tak, so arwah. Lepas kalau so rumah tu ada 3 arwah, 4 arwah, 100. Mana ada dia? So rumah 100 kak. Tak, 100 putih rumah. Tak, 10 putih rumah. Rumah meter. Pas tahlil sekali tu ya. Kali. Ni bahaya kalau tak sekat. Pas dia dah tanah dah masyarakat dia buat sini dah. Buat sini. Lepas tu dia tak nak pergi umrah. Orang tanya juga pergi umrah. Tak, saya insya-Allah tak raya kena insya-Allah kita pergi umrah. Jadi mana-mana tu yang berhajat nak apa dia? Untuk sampaikan pahala pada arwah ni, tahlil boleh isi borang. Tak. Cakap 20 hiyar Mekah ni. Naik 20 hiyar. Tu pun kamu jual 20 hiyar. Kapun pak kita mungkin 20 hiyar kalau lupa kat 100 lalu. So arwah 100. Lepas 3 arwah 300. Tak. Oh 300 tak ada kamu. Lepas baru seorang bayar. Lepas tu siap masuk dalam WhatsApp. Semua tu kamu datuk datin semua dia WhatsApp belakang tu insya-Allah. Siap nombor akaun sebelah dia masuk. Lepas tu ya ambil selfie. Alhamdulillah sekarang kita nak buat tahlil. Tak. Lepas tu alhamdulillah jazakallah, terima kasih ustaz. Tu makan harta orang cara batil. Tapi lapik dengan agama. Sebab tu dia benda dalam binaan ni dia nampak molek ya, kata salah agama, tolong, sama-sama tolong. Dia tolong zikir, kita tolong dia baik. Allahu akbar. Tapi dia rasa molek. Tak, dia rasa molek. Talbis iblis dia pada golongan tu lebar, bukan ustaz. Mengapa Quran gitu ya. Tak takut pada Allah semua. Dia ambil kesempatan di atas kejahilan umat jahil, dia ambil kesempatan. Bahawa umat reda pula tu, masalah umat kita ni reda. Rakyat-rakyat tak dengar ke? Apa salahnya mana baik? Rasa molek ni bahaya ni. Bawa tengok Allah bagi tahu ni. Asalnya kehidupan jauh daripada wahyu, jauh daripada panduan kita Allah.
Tak, bila dia jawab, Allah Ta'ala biar dia kuasai oleh syaitan. Syaitan yang kehalir daripada jalan lurus, dia rasa dia molek. Sebab tu rasa tak boleh pakai. Rasa kita tak boleh pakai. Rasa agama tu bukan agama. Rasa ni agama ni apa dah? Mari daripada kitab Allah, mari daripada sunnah Nabi, mari daripada sahabat. Mari daripada sahabat. Baru kita akan selamat. Kalau tidak jadi seperti orang ni. Orang ni lagu ni Allah wa innahum la yasuddun. Saya akan halal daripada jalan yang lurus, tapi dia, sehingga dia sangka wa yahsabun annahum muhtadun. Dia berada di atas jalan petunjuk, dia rasa. Sebab tu kena ada amal sir, sedekah sir, dak infak sir, lepas tu tahajud, zikir secara sembunyi ni, tadarruk pada Allah SWT. Hatta idza ja'ana, kabar bila datang ngadap kami, Allah kata. Bila datang ngadap kami, qala ya wailata, qala ya laita baini wa bainak. Bila datang ngadap kami, barulah Allah kata, barulah menyesal. Kalulah aku di antara aku dengan kamu, dengan qarin dia, dengan syaitan dia. Bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sejauh timur dan barat lah. Fa bi'sal qarin. Seburuk-buruk teman. Walan yanfa'akum al-yawm idh zalamtum annakum fil 'adzab muhtadun. Ni pun ajib Allah bagi tahu. Tak penyesalan bila masuk neraka kan, Allah Taala tidak akan bagi manfaat pada kamu bila kamu buat zalim, bahawa kamu dalam azab masuk sekali. Masuk ramai-ramai azab ni, dia tidak akan meringankan penderitaan itu. Allah bagi tahu neraka ni masuk ramai-ramai ni, dia tidak meringankan. Bukan sebab musibah banjir, bukan sebab musibah tempat kita ni. Musibah tempat kita kan, rumah kita terbanjir, sedih. Lepas tu orang rumah dia banjir juga, rumah ni banjir juga. Banjir belakang lega. Tak. Tabiat sifat musibah atas dunia ni dia gitu. Bila ramai kena, dia lega. Dia tu banjir juga, dia tu banjir juga, dia tu kena juga. Neraka Allah Taala bagi tak ada. Walanya tidak akan bagi manfaat pada kamu pada hari ini. Bila satu orang tu buat salim, bahawa kamu semua adalah azab musytarikun. Afa anta tusmi'us sum. Kemudian Allah Taala pujuk Nabi. Pujuk Nabi. Nabi dalam dakwah, dalam usaha untuk Islah ni. Adakah kamu nak suruh orang tuli ni dengar, wahai Muhammad? Ataupun kamu nak suruh orang buta ni nampak? Tak. Wa man kana fi dhalal. Siapa yang mana tak telah pasti dah pada dia ni kesesatan. Orang lagu ni kamu tak boleh bagi hidayah dah. Tak boleh bagi hidayah dah. Bukan salah Allah. Allah Taala muka ada konong dia kan. Konong hidayah, konong sesat lah. Siapa dia ambil konong sesat, tak. Asbab-asbab sesat semua dia ambil belakang. Tak, dia guna belakang. Asbab-asbab hidayah semua dia tolak belakang. Maka pasti dia akan sesat. Pasti dia akan sesat. Nah, tu adil Allah Taala. Mana boleh orang semua guna asbab sesat tiba dapat hidayah. Orang yang ambil semua asbab hidayah semua jadi sesat. Mana boleh. Tak adil. Allah Taala bagi tahu, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Ini pun sekali lagi Allah Taala pujuk Nabi. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Sama ada kami hapuskan mereka dengan kamu, wahai Mak, fa inna minhum muntakimun. Fa imma nadhhabanna bika. Kami akan jauhkan kamu daripada mereka. Sesungguhnya kami fa inna minhum muntakimun. Kami akan berhendak tentang mereka. Sama saja. Au nuriyannaka alladhi wa'annahum fa inna alaihim muhtadun. Sama ada kami nak tunjuk kepada kamu, tak. Fa imma nadhhaban nabikan, sama ada kami nak matikan kamu, wahai Muhammad. Kami tetap akan balas tak pendakan mereka. Ataupun sama ada kami nak tunjuk pada kamu apa yang kami janji pada mereka. Fa inna alaihim, kami berkuasa bila-bila masa. Terpulang pada Allah, sama ada Allah nak azab depan masa Nabi ada, ataupun Allah nak wafatkan Nabi. Tak, manusia derhaka ni tak Allah Taala akan balas. Oleh kerana itu tengok, fastamsik billadhi uhiya ilaik. Oleh kerana itu berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang diwahyukan. Fastamsik billadhi uhiya ilaik. Oleh kerana itu wahai Muhammad, berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan pada kamu. Berpegang teguh. Jangan peduli. Apa suruh gini pada Nabi ni? Payah Nabi ya. Tentu dah mari ujian tu. Ujian yang menyebabkan Nabi ni, permintaan dia, kalau nak suruh kami terima, nak supaya kami beriman, begini-begini keadaan-keadaan dia tu. Maka Allah Taala begitu pada Nabi, jangan peduli, fastamsik, berpegang teguhlah kamu dengan apa yang diwahyu pada kamu. Ikut wahyu orang tak beriman, ikut wahyu orang kau jauh. Zahir dia uji Nabi diuji begitu kuat sekali. Tak, begitu kuat sekali. Sebab tu dakwah ni kita kena jelas. Jangan semata-mata nak suruh orang terima. Lepas tu nak buat dakwah lagu mana? Ada orang lari. Oh, dia tanya. Dakwah ni bukan kita. Orang bagi hidayah, orang beriman bukan kita. Allah SWT bagi hidayah pada dia. Kita hanya diperintahkan supaya sempurna kan. Tak perintah Allah. Kita hamba. Hamba tak boleh bila bukan hak seorang hamba. Tak. Arah tu dia baki. Tak baki. Bukan hamba. Hamba ni buat seperti mana tuan dia suruh. Tuan dia suruh.
apatah lagi hamba Allah SWT. Wastamsik billadhi, berpegang teguhlah kamu dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka, sesungguhnya ini peringatan untuk kamu, wa liqaumika, dan untuk kaum kamu. Pasal mereka akan ditanya. Kamu semua akan ditanya. Nabi bakal ditanya. Was'al man arsalna min qablika. Kalau tak percaya, tanya orang yang mana kami utuskan sebelum kamu daripada rasul, di kalangan rasul-rasul sebelum ni. Aja'alna min dunir rahmani aliha yu'badun. Adakah pernah kami jadikan selain daripada Ar-Rahman ni satu Tuhan yang disembah? Ada. Mana qadiyah Nabi sebenarnya. Orang Mekah cuba pujuk Nabi ni, Allah, tak boleh kau ngajah. Tak. Mana konsep ni? Konsep sembah selain daripada Allah SWT ni, supaya dikekalkan. Allah Ta'ala kata, tanya orang yang mana kami utus sebelum kamu di kalangan rasul-rasul. Pernah tak Allah bagi tahu kami jadikan selain daripada Allah SWT sebagai Tuhan yang boleh disembah, yang boleh diseru? Tak ada. Tak ada. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'aun wa mala'ih. Sesungguhnya kami telah utus Musa, cerita Nabi Musa sikit dalam surah ni, dengan bawa bukti-bukti daripada kami kepada Fir'aun dan ikut pembesar-pembesar dia. Maka yang Musa bagi tahu kalau ke mana, inni rasulun min rabbi, aku ni utusan daripada Rabbul Alamin. Bila datang pada mereka, Nabi Musa datang pada mereka dengan bawa bukti-bukti daripada kami, tiba-tiba mereka dah ketawa. Ya Allah, aku mempersendakan. Wa nurihi min ayatin illa hi akbar min ukhtiha. Allah, kami tidak tunjuk pada Firaun, pada pengikut-pengikut dia, dan pada rakyat dia, mana-mana tanda kebesaran Allah, melainkan selepas tu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Mula tunjuk ular, kemudian tunjuk tangan, kemudian taufan. Allah Taala bagi tahu. Wa akhadnahum bil adab, kami telah timpa ke azab. Timpa ke taufan. Semua tu jejak ekonomi Mesir belaka tu. Bukan cerita khurafat. Allah Taala timpa pada Firaun apa dia? Taufan, ribut. Kemudian datang apa dia? Belalang. Kemudian datang katak, kemudian datang kita dah bila tu macam dengan cerita khurafat. Tak semua ni Allah Taala bagi tahu kepada kita kan. Taala datang kan. Duk gonceng ke kerajaan Mesir. Yang terjejah, mari taufan tu habis tanam yang bayar kan. Sumber kekuatan Mesir dengan tanaman dia hasil daripada sungai Nil tu. Bayar kan, mari taufan habis. Mari tahu. Modal habis tu tak ada. Jejah ekonomi. Jejah belakang. Tu tak ada, lepas tu dia buat tubik lagi. Modal waktu tubik dah. Kena bantu rakyat lagi. Jejah. Cara Allah SWT. Musibah mari ni kerana apa? Untuk kembali pada Allah SWT. Kalau manusia kembali pada Allah, Allah buka pintu keberkatan daripada langit. Janji daripada Allah SWT. Wa qalu ya ayyuhas sahir. Mereka panggil Nabi Musa bila mari musibah ni. Ya ayyuhas sahir, wahai ahli sihir. Ahli sihir ni panggil pada zaman Nabi Musa ni orang apa dia, ahli sain. Kalau zaman kita ni orang yang mulia lah. Ud'u lana rabbak, tolong doa pada Tuhan kamu. Bima ahada indak, yang mana Allah Taala telah janji dengan kamu untuk bagi pertolongan. Gapo dia? Akak musibah ni. Akak belalang ni yang masuk ke tanaman. Tak lewat gana dah, tak cakap racun, mari macam. Macam kutu yang masuk ke tanaman semua ni. Bila setiap kali mari musibah, mari bala begitu, Allah SWT datang ke tak? Jadi mereka minta dengan Nabi Musa, doa pada Nabi Musa, supaya Nabi Musa doa pada Allah SWT. Royak pada Nabi Musa supaya doa pada Allah SWT. Ini cara Firaun. Cara Firaun. Makna apa? Bila mari musibah kan, suruh Tok Imam maya ajak ni cara tak betul ni. Patut Tok Imam kita kena sedar. Tapi muka tak jelas juga. Tapi muka lapik dengan agama kan. Ya Allah Taala mari musibah untuk tegur pemerintah supaya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tegakkan hukum Allah. Dia musibah mari, nak relakan musibah gata iman. Suruh maya ajak. Falamma kashafna anhumul adab, bila kami angkat azab tu, idahum yankurun, tiba-tiba mereka langgar semula. Ini cara Firaun. Wa nada Firaun fi qaumih, ini cara Firaun tipu kaum dia, ayat dia. Wa nada Firaun, dak kumpul kaum dia ni. Qala ya qaum, wahai kaum aku, alaysa li mulku Misr, bukankah aku ni raja Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti, ni sungai ni mengalir ni bawah perintah aku ni. Aku yang salurkan. Perintah aku. Apalah tu tak nampak ke? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin.
Siapa dia lebih baik? Aku ataupun dia ni? Tunjuk Nabi Musa. Huwa mahin. Dan orang yang hina. Hina sebab apa? Sebab tak ada ke-1. Tak ada kuasa, tak ada harta. Tak ada kuasa. Ni masyarakat yang terperangkap dengan keadaan lagu tu. Wala yakadu yubi. Patut kasyaf pula tak jelas. Tengok Allah bagi kita. Kalulah dia ni benar-benar Rasulullah utusan daripada Allah. Bapa ulqiya alaihi aswiratun min dhahab. Bapa tak ada gelar sikit abuk. Tak ada gelar daripada emas. Tak. Patut kau mari dah. Dia Rasulullah kan tak biar kaya. Gitu semua orang Mekah gitu kalau mu ni Rasulullah tak biar agak kamu ni jadi kaya. Tak doa pada Allah SWT biar ada bukit, biar ada kebun. Sama dengan Firaun. Ataupun kalau tak boleh jadi kaya, tak au ja'amahul malaikah, ataupun biar ada malaikat jalan tepi sekali. Malaikat muqtarini berdaping sama dengan malaikat yang kami boleh lihat. Fastakhaffa qaumahu. Jadi Allah Taala bagi tahu Firaun telah memperbodohkan kaum dia. Sebab Firaun bagi tahu, aku minta dah dengan Musa, tak boleh tunjuk benda lagu ni. Dah. Dia kata dia Rasulullah, utusan Allah. Tak boleh, kau tu tak boleh. Ni cara Firaun telah memperbodohkan kaum dia. Fa'ata'u, lalu mereka pun ikut Firaun. Allah, innahum kanu qauman. Bahawa mereka yang dapat ikut tu, tengok Allah bagi tahu. Allah Taala bagi tahu sebab dia kerana mereka sendiri kaum yang fasik. Mereka sendiri pun fasik juga. Orang fasik jadi payah nak dapat hidayah. Sebab tu Rasul-Rasul semua mari suruh taubat belakang. Taubat belakang. Falamma asafuna, bila mereka telah melakukan kejahatan sampai satu peringkat, tak siapa hak dia asafuna, menyebabkan kami marah, menyebabkan kami terkelah, dia ada hak dia. Maka intaqamna minhu, maka kami balas, kami azab mereka. Wa aghraqnahum ajmain, kami tenggelam ke belakang semua. Allah jadikan sebab-sebab. Faj'alnahum salafan wa masala, kami jadikan kisah mereka itu sebagai contoh untuk orang kemudian. Untuk orang kemudian. Masuk kisah Nabi Isa sikit. Walamma udriba ibn Maryam masalan, bila dicerita tentang Nabi Isa, buat contoh, tiba-tiba kaum minhum yasuddun, tiba-tiba kaum kamu wahai Muhammad tepuk tangan sorak. Ini ayat kita baca dalam surah apa? Dalam surah Anbiya. Surah Anbiya. Surah Anbiya. Nah, bila tunggu ayat apa? Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kamu dan apa yang kamu sembah, semua tu akan masuk dalam neraka belakang. Ketika itu Allah Taala gambar kan, bila dicerita kan, lepas tu mereka mari jumpa Nabi wahai Muhammad. Tak. Nabi Isa kan? Nabi Isa ni siapa dia? Nabi Rasulullah. Dia kata tak apa, Rasulullah masuk neraka juga. Itu yang dimodal kedai kopi ni. Tak. Allah Taala tu ayat ke apa? Allah Taala bagi kamu pada orang Mekah, kamu dan apa yang kamu sembah. Kamu dan apa yang kamu sembah ni semua tu akan jadi masuk dalam neraka belakang. Jadi orang Mekah tanya ni, wahai Muhammad, kami dan apa yang kami sembah, kami saja kau semua selain daripada Allah. Nabi kata semua selain daripada Allah. Waktu Nabi Isa lagu mana? Nabi Isa tu siapa dia? Rasulullah. Mereka balik. Oh ya, tepuk tangan mereka. Perkataan Nabi tu mereka ambil. Dia kata apa? Tak apa kita masuk neraka pun, Nabi Isa masuk neraka juga. Muhammad ni. Tengok percakapan dia. Tak. Semua orang masuk neraka dia. Nabi Isa masuk neraka, dia kata apa yang menyembah dan yang kena sembah. Semua tu semua. Sini walamma duriba bin Maryam. Bila dicerita tentang Maryam kan, tiba-tiba kaum-kaum tu dak berkenaan cerita Nabi Isa ni, tepuk tangan, suka. Mereka kata waqalu alihatuna khair amhu. Mana lebih baik, Tuhan kita dengan Tuhan dia? Serupa ya. Tak. Kalau Tuhan kita masuk neraka, dia pun masuk neraka juga. Serupa. Sebab semua disembah belakang. Ma darabuhu laka illa jam. Mereka tidak buat contoh perumpamaan gitu melainkan semata-mata untuk debat dengan kamu, untuk bangkai kamu. Balhum qaumun khasim, bahkan mereka kaum yang mana membangkai. Itu yang sebenar. Nak kaki. Bukan nak cari kebenaran. Nak cari ruang lopo-lopo yang ada kan, tak sikit pun tak membantu mereka, terus mereka tak sebarkan berita-berita lagu tu. Jadi Allah Taala sudah bagi tahu dalam surah Anbiya sendiri. Allah Taala bagi tahu kecuali illal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mu'antun ayat lepas tu. Illal ladina sabaqat lahum minnal husna. Kecuali orang yang mana kami sudah buat keputusan dah bahawa dia ni ketentuan yang baik sempurna dah. Nabi Isa, para malaikat, mereka tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa abdun.
Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Isa ni tidak lain malaikat abdun an'amna, seorang hamba yang kami bagi nikmat pada dia. Kami jadikan dia ni masalan li Bani Israel, perumpamaan, contoh tauladan kepada Bani Israel. Walau nasya', kalau kami nak la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ini sebagai jawapan. Berapa tak malaikat ya atas muka bumi ni sebagai rasul. Kalau kami nak kami akan jadikan malaikat atas muka bumi yang silih berganti ya. Barulah kami akan malaikat sebagai rasul. Kalau malaikat yang hidup atas muka bumi ni, Allah Taala bagi tahu logik dia. Kalaulah kami boleh jadikan di kalangan kamu ni para malaikat yang hidup silih berganti. Tapi tidak, kamu bukan malaikat, kamu manusia. Maka manusia sebagai rasul. Sebab tabiat manusia dengan tabiat malaikat tak sama. Tak. Walaupun menyerupai manusia pun malaikat. Bukan semua orang boleh tengok malaikat. Tak. Malaikat kan mari menyerupai Dahiyah Kalbi. Kau mari jumpa Nabi kan tak? Bukan semua sahabat nampak. Orang nampak apa? Ibnu Abbas dah nampak dalam hadis. Aisyah radhiyallahu anha nampak. Itu pun Allah Taala buka dia tu. Mana acak kali malaikat mari menjumpai manusia, tapi bukan semua orang nampak. Bukan semua orang nampak. Tapi semua adalah semua orang nampak tu. Hadis Jibril kan tak? Hadis satu orang lelaki tu. Tiba-tiba Nabi bagi tahu bayi nama nahnu julus indan Nabi, ketika mana kami duduk bersama dengan Nabi kan, tiba-tiba datang satu orang lelaki, rambut hitam bekak, baju putih, tidak ada kesai safa, duduk dengan Nabi pelaga lutut. Tanya Nabi tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Itu semua sahabat nampak. Semua sahabat. Jibril mari mungkin nak ajar Nabi, nak ajar semua para sahabat. Nak ajar semua para sahabat. Dan hadis itu terkena hadis Jibril, panggil hadis Jibril. Jadi Allah Taala bagi tahu ni qanun Allah. Kalau Allah Taala nak atas malaikat, Allah Taala akan jadi kamu malaikat lah, hidup atas muka bumi ni. Tapi tidak, kamu kan manusia. Maka Allah Taala hantarkan manusia. Wa innahu, kembali semula tentang Quran. Sini kata Nabi Isa ni, dari tafsir Ibnu Abbas kata sebahagian salah. Wa innahu, kembali pada Nabi Isa. Sesungguhnya Nabi Isa ni la ilmun lisan, tanda alamat kiamat. Nabi Isa pun tak ada masalah. Tapi kita lebih setuju dengan Quran lah. Kembali pada Quran lebih sempurna. Sesungguhnya Quran la ilmun lisan, benar-benar sebuah kitab yang mana bagi tahu tentang kiamat. Fala tamtarun nabi, jangan kamu ragu apa yang diberitahu oleh Quran. Wattabi'uni, ikutlah aku. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Wala yasuddannakum syaitan, jangan siapa syaitan ni menghalang kamu daripada jalan yang lurus ini. Innahu lakum adum bin, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Baru kisah Nabi Isa. Walamma ja'a Isa, Nabi Isa bila dia datang, masa datang dulu, sebelum dia akan datang semula. Waktu Nabi bagi tahu, Nabi Isa akan turun semula. Ini masa dulu. Walamma ja'a Isa, bila datang Nabi Isa, dia buat bukti. Tadi Nabi Musa, ini Nabi Isa pula. Apa dakwah Nabi Isa? Qala qad ji'tukum bil hikmah, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dan bawa hikmah. Wala ubayyana lakum ba'dal ladzi, dan aku akan jelas kepada kamu apa yang kamu berselisih. Bukan berselisih kamu. Siapa? Kepada Bani Israel, ahlul kitab Yahudi, dari Taurat dia. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan ikutlah aku. Ini jalan sesat, jalan penyelesaian kamu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu, fa'budu, hanya semua dia. Maknanya zaman Nabi Isa tu kan tak, Yahudi Bani Israel ni pecah belah, tak ikut Taurat. Allah nak hantar Nabi Isa. Bila hantar Nabi Isa, mereka tak perhati. Tuduh pula Nabi Isa ni anak pelacur, tuduh mak dia ni bayar jahat ulama Yahudi. Dan kita baca dari surah Ali Imran. Sebenarnya Allah Ta'ala hantar Nabi Isa ni untuk selesaikan perselisihan mereka, untuk menyatukan mereka. Tapi tengok ulama tak sih, ulama Yahudi tak sih, mereka bangga dengan perselisihan itu. Sebab tu bahaya. Jangan. Kita kena semua kena ada gham, kena ada kesedihan berlaku perselisihan ni. Bagaimana untuk menyatukan umat ni? Bagaimana untuk menyatukan umat ni? Kena ada sifat tu. Dia tidak ada cara lain melainkan ajak umat pada kitab Allah, sunnah Nabi dengan para sahabat, menyatukan. Bukan menyatu cara kita. Cara kita tak jadi. Asal bersatu ya. Orang kita kena terperangkap lagu tu kan. Asal negara kita makmur ya. Bahaya. Bukan, dunia ni bukan tempat asal kita. Tak. Perintah Allah SWT besar. Mak mati juga kan. Tengok ahli dunia, tengok mati. Tak. Kita mati, dia mati. Bila mati dalam kubur, amalan kita kayu ukur dia Quran. Kita baca surah sebelum ni, kayu ukur dia Quran.
Innallaha rabbi. Ini dakwah Nabi Isa. Sesungguhnya Allah lah Tuhan aku, Tuhan kamu. Semua hanya dia. Tapi tengok sekali semua Nabi Isa. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Semua Allah. Sungguh Allah ni jalan yang lurus. Sungguh Allah ni jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzab bainihim, tapi golongan firqah-firqah ni selepas mereka ni berselisih pula. Jadi 72 seperti mana Nabi bagi tahu. Wailul ladzina zalamu, celakalah bagi orang zalim daripada azab Allah yang pedih. Hal yang duruna illa sa, mereka ni tidak tunggu mereka kiamat ataupun azab au ta'tiyahum baghtatan, yang datang dengan tiba-tiba mereka tak khabar. Di akhirat pula surah Al-Quran. Al-akhillau yawma idzin, Allah Taala bagi tahu sesungguhnya teman apa al-akhilla ni, suami isteri, anak adik beradik, anak beranak, pak saudara, mak saudara, sayang rapat, semua ni Allah Taala bagi tahu al-akhilla, teman rapat pada hari tersebut, ba'duhum li ba'din adu, sebahagian mereka pada sebahagian lain jadi musuh kan. Kita akan jadi musuh isteri kita akan jadi musuh kita akan musuh dengan anak akan musuh kita. Tak ada pasal, raya bukan main, tak suka anak sekali, duduk sekali belakang. Dunia sementara, 2-3 tahun ni hidup kita. Akhirat kita akan jadi musuh selama-lamanya. Rugi. Ni Allah Taala bagi tahu. Teman rapat, adik-beradik semua, sayang semua ni jadi musuh belaka pada hari kiamat kita, illal muttaqin, kecuali orang muttaqin. Kecuali kita jadi muttaqin, isteri kita muttaqin, anak kita muttaqin, cucu kita muttaqin. Sini akan kekal. Masuk syurga sekali, suka tu. Masuk syurga ni, masuk syurga tu suka dah. Masuk syurga sekali dengan isteri kita, masuk syurga sekali dengan anak kita, masuk syurga sekali dengan ayah kita, masuk syurga sekali dengan tok kita. Allahu Akbar. Kita serupa. Tak serupa. Duduk kampung, duduk Kuala Lumpur lain dah serah. Pak orang tak lain dah. Duduk orang negara lagi serah lain. Ni Allah Taala bagi illal muttaqin. Sebab tu kena pujuk isteri menjadi orang muttaqin, pujuk anak biar jadi muttaqin. Sebab apa? Nak duduk sekali akhirat. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba aku, orang muttaqin ni akan dikata pada dia, la khaufun alaikumul yaum, kamu tak perlu takut dah hari ni. Balik akhirat. Wala antum tahzan, dan kamu tak perlu sedih lagi. Sebab apa? Iaitu orang yang mana alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, iaitu orang mana beriman dengan perintah-perintah kami, wa kanu muslimin, dan mereka ni muslimin. Taslim pada perintah Allah. Ini sifat besar. Muslimin, bukan Islam ni. Islam wa kanu muslimin wa umirtu an akuna minal muslimin. Tu Nabi Nuh, nabi kita. Taslim pada Allah. Wa in haju faqul aslamtu wajhiya lillah. Kalau mereka berdebat dengan kamu, katakanlah aku serah diri pada Allah. Aku hanya taat pada Allah, tak peduli. Kamu rasa tak sesuai, aku tak peduli. Aku taat pada Allah. Itu taslim. Orang lagu ni udkhulul jannah, silakan masuk syurga. Kamu dan isteri kamu tuhbarun, dengan penuh nikmat, dia menikmati. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Allah beritahu akan diedan kepada mereka kepada pinggir-pinggir daripada emas dan cawan-cawan. Wa fiha ma tashtahi, dalam pinggir tu ma tashtahi, apa yang diteliu oleh jiwa. Tak oyak ke apa dia. Anggur kau tak ada dah, anggur ni telah makan anggur lagi. Tak dah. Wa fiha ma tashtahi, dalam pinggir-pinggir tu apa yang tashtahi al-anfus, jiwa. Wa taladzul a'yun, dia mata kena. Allahu Akbar. Tak ayat sebab tak nak ayat. Ada ayat ke tak faham pula kan. Sebab ayat orang tahun 70-an ayat dak boleh telefon kau, boleh kecek gini sebab cerita sebab dongeng lah. Zaman kita ni tak ada apa. Wa antum fiha khalidun, dan kamu dalam itu kekal selama-lamanya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha, itulah syurga yang diwariskan kepada kamu. Dengan sebab apa? Dengan sebab amalan-amalan kamu. Amalan-amalan ni untuk dapat rahmat Allah masuk syurga dengan rahmat juga, tapi dia ada asbab-asbab rahmat. Amalan-amalan ni lakum fiha fakihatun katsira, bagi kamu dalam syurga tu buah-buah yang sangat banyak. Minha takulun, di antara jadi makanan kamu. Innal mujrimin, ada orang yang mujrimin pula fi azabi jahannam khalidun, jahannam khalidun kekal. La yufattaru anhum wa hum fi, la yufattaru anhum, tidak direngehkan, tidak dikurangkan daripada mereka. Wa hum fihi mublisun, dan mereka berada dalam keadaan putus asa. Dalam keadaan putus asa, tak boleh keluar dah. Wa ma zalamnahum, Allah, kami tidak buat zalim pada mereka, walakin kanu, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sebab apa? Kalau biar hidup kan tak? Biar hidup lagi derhaka lagi. Hidup 1000 tahun derhaka, 1000 juta tahun pun derhaka.
Memang dia tak boleh jadi hamba Allah. Allah Ta'ala tahu dah ni. Sebab tu Allah Ta'ala azab lagu ni. Sebab manusia, yub'atsu 'ala ni, manusia dibangkit berada niat dia. Kadang niat dia. Wanadau ya Malik. Ini usaha terakhir mereka ni. Mereka seru ya Malik. Tak. Sama ada penjaga neraka. Malik Zabaniyah tak. Liqdi 'alaina rabbuk ya Malik. Tak, minta dengan Tuhan kamu supaya hapuskan kami. Tengok. Hapuskan. Liqdi 'alaina. Mana hapuskan kami. Matikan kami ni. Biar tak wujud. Ni jawab, data jawapan Nabi bagi tahu dia kata. Bukan minta tu bukan boleh jawab lalu. Minta tu kan tak layan, tak tahu berapa puluh tahun, tak tahu berapa tahun. Minta tak. Jawapan bagi ke apa? Innakum makithun. Kamu duduk dalam keadaan lagu ni tak berubah. Tuan-tuan, ni Allah yang uji kita ni. Perintah dan larangan dia, keadaan dia buat belaka, dia bagi tahu dia kontrol belaka. Surah Yusuf tu nak bagi tahu dia kontrol supaya kita takwa dan sabar sama. Takwa, jaga perintah dia paling utama sekali. Kemudian akhirat dia akan putuskan. Dia akan masuk ke dalam syurga, dia akan masuk kita dalam neraka. Tengok. Sebab tu hanya dia lah yang kita takut. Jangan buat Allah SWT macam kerajaan, macam orang selain daripada Allah SWT. Jangan. Tengok. Lepas beratus tahun, innakum maki. Jawapan apa dia? Kamu duduk dalam lagu ni. Tak mati, tak hidup. Laqad ji'nakum bil haq. Apa? Sesungguhnya kami telah datang pada kamu dengan hak masa atas dunia dulu. Walakin aktsarakum lil haqq. Tapi kamu tak suka dengan kebenaran. Tak suka. Tu sebenarnya. Bukan tak percaya pada Nabi. Perintah Allah tu jadi tak. Syaitan buat kita. Keadaan semua. Ni Allah Ta'ala nak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala dekat ujian nak. Memang ujian nak suruh. Nak suruh Allah Ta'ala nak bukti siapa yang benar-benar beriman kan. Dari surah kita baca surah Maidah, surah apa? Surah An-Nisa. Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia. Di antara ujian Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala permudahkan maksiat. Allah Ta'ala permudahkan maksiat. Tak. Surah Maidah, surah An-Nisa. Tengok. Surah Maidah, betul, surah Maidah. Akhir surah Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah bi syai'in minas sayri tanaluhu aydikum wa rimahukum li'alamallah. Qanun Allah. Ni apa orang beriman? Wahai orang beriman, pasti Allah Taala akan uji kamu dengan sesuatu. Lagu mana? Allah Taala akan mudahkan maksiat. Taala mudahkan minas sayri tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah Taala bagi kepada sahabat, wahai orang beriman, kami pasti akan uji kamu dengan sesuatu. Apa dia? Mudah untuk kamu langgar dalam buat haji, buat umrah kan, pakai ihram. Tak. Bila pakai ihram je binatang-binatang burai tu jadi jinak lalu. Jak gitu ya kena lalu. Tak. Masa tak pakai ihram liar. Tak pun buat. Mana Allah Taala permudahkan asbab-asbab untuk kita langgar perintah Allah ni sebenarnya ujian. Kita tak boleh buat alasan Allah sebab keadaan saya lagu ni. Tak boleh. Masuk ujian Allah. Kalau zaman kita ni dengan telefon, tak mudah. Tak maksiat pada Allah SWT. Tak boleh. Ini masuk ujian. Ujian pada zaman kita. Ujian pada zaman kita. Kita jangan buat umul balwa. Tidak. Maksiat dipermudah yang ni pun ujian daripada Allah SWT. Li'alamallahu man yakhafu. Untuk Allah Ta'ala dapat zahirkan siapa takut pada Allah dalam keadaan ghaib. Tu. Untuk Allah zahir siapa yang takut pada Allah SWT. Pada hakikat dunia dapat ujian. Untuk Allah Ta'ala zahirkan siapa yang takut pada Allah SWT. Walaqad ji'nakum kami telah datang dengan kebenaran, walakin aktsarakum lil haqiqah. Tapi kebanyakan kamu ni pada kebenaran tak setuju. Tak setuju kan? Tak. Orang Islam ni akhir untuk tegak hudud Allah, hukum Allah ni tak. Pegawai anak-anak tuan-tuan kalau ngaji lawyer kan, Allahu akbar. Dia ngaji satu sistem dah. Biasa manusia ni dia bangga dengan sistem dia ngaji. Kehebatan dia. Dia jadi pahala nak tegakkan hudud Allah SWT. Dia kena takwa pada iman, dia kena kuat sungguh. Sebab apa? Dengan dia nak berjual ke tak? Dunia dia akan terjejah.
Dia kena lawan satu sistem ni. Sistem tu nak sistem pegawai ni, sistem lawyer ni, dia bukan semata-mata lawyer gue nak. Dia telah jadi satu sistem kehidupan dah. Kesesatan dia tu jadi satu kesesat dia lebih kurang sesat dia macam ustaz tak lebar guna ni juga. Bidah dia tu jadi sumber keperluan dah. Semaya ajak jadi sumber keperluan, tahlil jadi sumber, ni semua jadi sumber kan. Mana-mana bid'ah dah jadi sumber ekonomi bagi tok lebar, maka kita nak hapus susah. Semaya jenazah jadi sumber ekonomi. Bid'ah tu jadi sumber kan. Sebab tu dia pertahankan. Tunggu kubur semalam 700, lah ni rit gitu. Dak ala kau baca kan. Semalam 700. Dak. Ni masih orang kata kalau orang tak kita semua sepakat belaka kat tu yang buat nah. Ayah seorang ni ya, adik-beradik 7 orang ni. Dak mu ambil semalam aku ambil semalam orang gemak mat tu tak lebar. Baik Pas kubur lah ni, dak bangun naik someng dengan kipah ada gapo apa main telefon pula. Tak ada gapo-gapo susah. Bos malam main sekejap ya. Dak. Malam main 700. Kalau boleh mati tiap-tiap bulan mati, 3 orang mati kaya. 3 orang mati tak ada apa-apa. Tapi nasib baik alhamdulillah Allah Taala zahirkan kebenaran. Tak, zahirkan kebenaran. Tapi kita bagi bila bid'ah tu sebalik bid'ah tu dia ada ekonomi. Jadi susah. Syiah ni apa susah? Sebab di sebalik dia ekonomi. Apa jadi kerajaan pula. Lagi kau susah. Begitu kan? Mana-mana batil dah. Yang bersyara dengan hukum Allah, undang-undang Allah semua. Dia bukan ingat pegawai-pegawai kita, lawyer-lawyer kita, hakim kita. Sakak belaka tu. Dia bila nak tegak ke tak? Hakim akan sakak ni. Lepas tu lawyer-lawyer akan sakak belaka ni. Oh, bahaya. Dia bukan ingat ekonomi. Lawyer paling bahaya sekali ni. Ittaqillah. Takut ni. Tak. Orang lain buat pinjaman riba sekali tu ya. Dia lawyer ni, dia Pak Butir kata Pak Butir dia bahagia buat ni, bahagia jadi buat surat ni. Tiba belakang. Orang pinjam kereta dia bertanggungjawab. 10 orang raja ni ramai ke mai suka dia. Malah dak ke mulai. Dia tak ada rasa gapo ni, bahaya. Tengok dia berhajat. Sebab dia tak suka. Hak ni sebenarnya dia mari sebab dia jihad ni. Orang jadi tak suka hak ni bukan semata-mata hak tak molek, hak molek semua. Fitrah, hak ni fitrah, agama ni fitrah. Tapi oleh kerana agama tu, fitrah tu, hak tu menjejahkan dia. Tu orang tak suka tu. Hak mari ni menjejah Firaun. Menjejah kedudukan Firaun, menjejah ekonomi Mesir ni. Mana kalau ikut Nabi Musa beriman Nabi Musa ni, Bani Israel kena lepas. Bani Israel ni hamba kita. Dia lah bagi tukar masuk, dia lah bagi tukar kain, tukar bersih, tukar lokal, tukar apa. Jadi kena bebas, tak ada jadi hamba. Sistem tu jadi mana kezaliman tu jadi sistem tu, batil jadi sistem. Nak apa tu? Mereka tak sikut Nabi Musa bukan kerana semata-mata kefahaman. Tu payah tu. Dan kita makin tangguh gini nak makin benda tu meresak. Sedangkan dalam bahaya. Dia sepatut dia lah bila dia mengaji, sepatut dia guna untuk tegakkan hukum Allah SWT, tapi biasanya tak boleh. Ustaz juga kena. Ustaz kena belajar gurau pula. Kita belakang. Tapi tengok Allah bagi. Bukan senang. Walaqad ja'akum Allah telah bagi. Kami telah datang pada kamu dengan hak, tapi kebanyakan kamu tak suka pada hak. Walakin kebanyakan kamu ni kepada hak ni kariun, kamu tak suka. Baru menjejahkan kehidupan kamu. Am abramu amran fa inna mubrimun. Allah Taala bagi tahu. Adakah kamu masa tadi itu sudah buat keputusan an abramu amran? Tak dipanggil apa dia? Takdir mubram. Ni ghairu mubram tak. Mana tak berubah. Am amru. Masa atas dunia dulu kamu bukan main buat keputusan dah lagu ni kehidupan tak sibuk berubah. Si orang dia berubah. Tak sibuk berubah dah. Iya nak kerja dia kemah gini tak sibuk berubah dah. Dia tak ada fikir lagu mana nak sempurnakan perintah Allah SWT. Dia buat keputusan lagu tu hidup dia. Tak. Dia suka dengan sistem tu. Tak. Tiba. Fa inna masa atas dunia dulu kamu telah buat keputusan lagu ni kamu nak tak peduli pada perintah Allah, hukum Allah, maka fa inna kami buat keputusan juga. Tengok. Bakal dia nak tu tak berubah. Allah Taala beritahu. Sebab kamu masa tu ni kamu dah buat keputusan. Setiap orang ni dah Allah Taala tahu dah 60 ke 70 tahun ke 80 tahun ke 40 tahun ke sama ada dia keputusan nak jadi hamba Allah atau keputusan nak langgar perintah Allah. Maka Allah Taala akhirat pun akan buat keputusan berdasarkan keputusan dia
Am yahsabun anna la nasma'u sirrahum, adakah mereka menyangka kami tak dengar tak bisikan mereka, tak perancangan mereka tu? Bala wa rusuluna, bahkan rasul kami ni telah tulis belakang apa yang mereka buat. Qul in kana lirrahman, tengok surah ni. Katakanlah wahai Muhammad, kritik tentang syirik begitu teruk sekali. Tak. Dia orang Mekah bertalu-talu datang tawar daripada Nabi supaya mengajar biar boleh syirik. Tak. Maka Allah Taala katakanlah in kana lirrahman, sekiranya Tuhan Rahman ni ada anak, fa ana awwal, aku mula-mula sekali. Nabi, kita tak ada masalah, kita tak ada isu pun. Bukan masalah kita berciri dengan syirik dengan ini kerana ada isu peribadi kita, kerana pegang kita. Dan kerana perintah Allah, taslim pada Allah ni. Ni Nabi gini. Allah Taala suruh ayat lagu ni. Quran kita juga. Kita kata ajak pada Quran, ajak pada Quran, ajak pada soalah. Quran tak ada orang lain. Oh, dah betul. Allah Taala suruh kata apa ni? Allah Taala bagi tahu pada, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu boleh datang ke satu kitab yang mana lebih betul daripada Quran, betul kan? Maka aku akan ikut kamu. Aku akan tinggal Quran. Tengok. Konsisten ke cara? Tak. Bukan atas dasar taslim pada Allah. Atas dasar taslim pada Allah. Fa ana awwalul abidin subhana rabbis samawati wal ard. Maha suci Allah. Rabbus sama, yang terbit, yang cipta langit-langit dan bumi. Dia Rabbil arsy amma yasifun, pemilik arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Sangat jauh. Fadharuhum, biarkanlah mereka tu yakhudu wa yal'abu, mereka tenggelam bermain-main hatta yulaku yaumul ladzi, sehingga mereka jumpa dengan hari yang mereka dijanjikan. Wa huwal ladzi fis sama'i ilah, dialah di langit sebagai Tuhan, dia juga di bumi ni dia juga Tuhan. Wa huwal hakimul alim, dialah maha bijak maha alim. Wa tabarakalladzi lahu mulku sama, maha berkat Allah semua, segala keberkatan ini daripada dia, milik dia belaka kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa indahu ilmus sa'ah, dia hanya di sisi dia ilmu sa'ah, tentang kiamat, tentang azab. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dia semua akan dikembalikan. Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Tengok, la yamliku alladhi, orang yang kamu suruh selain daripada Allah tidak memiliki syafa'ah illa kecuali man syahida bil, kecuali orang yang mana Allah SWT saksi ataupun dia bersaksi dengan hak, dengan Quran. Orang yang mana ikut Quran, ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka sedar. Tak ada Allah. Wala in sa'altahum, sekiranya kamu tanya mereka, man khalaqahum, ni aja ilzam sekali Allah Taala. Dalil lagu ni sebenarnya untuk ilzamkan mereka, untuk kuatkan mereka. Jika kamu tanya mereka siapa dia buat mereka, la yaqulun, nasaya mereka kata Allah. Apa tak semua Allah? Fa anna yufakun, bagaimana kamu boleh dipalingkan? Wakilihi, dah Nabi bersumpah demi Allah, dah ya Rabb, wahai Tuhanku, in haula'i qaumun la yu'minun, sesungguhnya kaum aku ni tidak mahu beriman, tidak mahu beriman. Oleh kerana itu Allah Taala katakan apa? Fasfah anhum, tak sah cara wahai mereka, tak sah cara. Wa qul salam, ucaplah salam ni salam mutarakah lah, salam tak peduli, tak, salam mutarakah. Fasawfa ya'lamu, mereka akan tahu juga, mereka akan tahu juga. Tahu lagu mana? Dukhan. Suratul Dukhan hari ni kaitan yang rapat, kaitan yang rapat dengan ni. Tak ada dah. Tersambung semula pula. Tak. Tahun depan kena buat 15 Syaban pula. 15 Syaban. Baru habis insya-Allah. Tahun ni dah 25 juzuk. Sikit lagi. Sikit lagi 25 juzuk. 5 juzuk tak habis. Allahu Akbar. Kita bertisah kat tu.